Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah sekali lagi kita dapat bertemu pada pagi ini, pagi Ahad 1 hari bulan Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah. Alhamdulillah hari ini kita 18 hari bulan Oktober tahun 2020. InsyaAllah kita akan bersama-sama pada muka surat 465 daripada Al-Quran, insyaAllah. Jadi kepada sesiapa yang mempunyai kesesuaian untuk membuka mushaf, harapnya dapat membuka mushaf kita pada pagi ini. Kita akan baca pada hari ini daripada surah Az-Zumar ayat 57 sehingga ayat 67, insyaAllah. Moga-moga apa yang kita dapat pada pagi ini permata-permata daripada Al-Quran, kebaikan-kebaikan yang kita cuba faham daripada Al-Quran ini kita dapat manfaatkan dalam kehidupan kita. InsyaAllah saya daripada Bandar Seri Begawan pada pagi ini, dan kita bersama-sama pada pagi ini ialah di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah di Bandar Seri Begawan. Sebagaimana saya sebutkan sebelum daripada ini, adalah salah satu daripada bangunan yang antara yang terindah lah, yang memiliki kandungan bahan-bahan artifak dan juga bahan-bahan yang dikumpulkan, yang terkumpul oleh Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Sultan Brunei Darussalam. Alhamdulillah, jika ada peluang boleh datang melawat ke sini, insya-Allah. Pada pagi ini kita akan bersama-sama muka surat 465, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Au taqula hina taral azaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ceritakan kepada kita sambungan daripada apa yang telah kita baca sebelum daripada ni pada muka surat 464, iaitu apa? Tentang masalah jiwa ni, jiwa manusia ni kan. Jiwa manusia. Dalam ayat sebelum daripada ni Allah Taala sebut apa kan? Au taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Dia apa ni, sedih, dia kata kenapa aku ni macam ni. Sekarang ni dalam muka surat 465 ni, apa yang Allah Subhanahu wa taala nak ceritakan kepada kita, iaitu jiwa ni bila sampai kepada hari kiamat, manusia ni dia akan cuba lagi berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ni satu perkara yang pelik lah, di mana manusia ni di akhirat pun dia nak beralasan lagi. Di dunia dah lah banyak alasan kan, macam-macam, dia tak nak ikut Islam dan sebagainya. Tapi bila sampai di akhirat, bila dah nampak azab, mereka ni tak lagi nak beralasan. Apa dia alasan? Alasan yang manusia ni nak kata kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat ni, dia kata apa? Iaitu dalam ayat 57 yang akan kita bacakan pada pagi ni, iaitu apa? Dia kata au takuna, iaitu ketika jiwa-jiwa ini berkata, lau anna Allah hadani, kalaulah Allah Taala memberi petunjuk kepada aku semasa dulu, semasa atas dunia. Ni cerita di akhirat ni. Jadi manusia ni akan berkata, kalau Allah Ta'ala tunjukkan aku, Allah Ta'ala beri hidayah kepada aku semasa di atas dunia dulu, lakuntu minal muttaqin, nescaya aku akan jadi orang-orang yang bertakwa. Aku tak akan jadilah orang jahat, aku akan jadi orang bertakwa. Tengok kan manusia ni, dia buat alasan. Jadi seolah-olahnya dia nak katakan bahawa Allah Ta'ala lah yang tidak memberi hidayah kepadanya semasa di dunia dulu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bawa perkara ni nak menunjukkan kejahatan manusia ni. Dia kata, berani dia kata Allah Ta'ala tak beri hidayah pada dia. Habis tu yang Allah Ta'ala berikan macam-macam. Allah Ta'ala utuskan Rasul, Allah Ta'ala tunjukkan, beri mukjizat, hantar pendakwah, menghidupkan pendakwah, menjadikan adanya orang-orang yang mengajak kepada Islam sampai ke akhir zaman. La tazalu ta'ifatum min ummati, akan tetap ada satu golongan daripada umatku, zahirina alal haqi, yang menzahirkan kebenaran, iaitu apa? Yang menunjukkan, yang akan berani untuk menghadapi manusia ni, untuk tunjukkan juga ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Tapi dia kata, boleh dia kata macam ni, lau annallaha hadani, kalau Allah Ta'ala beri petunjuk pada aku. Tengok kan manusia. Au taqula hina taral azab lau annali karratan, ataupun ada satu lagi perkataan dia. Dia kata bila dia melihat azab, dia kata, ya Allah, kalau boleh hantar balik aku ke dunia.
Karrotan tu maknanya raja'atan maknanya balik semula ke dunia kan. Boleh balik tak? Boleh ke balik? Fa aku minal muslimin. Dia janji, dia kata aku akan jadi orang yang baik. Itulah tabiat manusia. Setiap kali macam tu. Jadi Allah Ta'ala dah sebutkan sebelum daripada ni. Ketika berdoa pun macam tu. Ketika menghadapi masalah pun macam tu. Ketika di dalam laut pun macam tu. Bila mereka bermasalah saja, mereka akan pergi kepada Allah. Tapi bila balik semula, bila selamat, biza khawwalna, Allah Ta'ala sebut sebelum daripada ni kan, bila Allah Ta'ala beri balik nikmat kepada dia, apa dia jadi? Dia lupa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sifat manusia ni kan kita belajar kan, insya-Allah kita belajar kan, iaitu kan kita dapat tahu kan daripada sini kan bahawa itulah yang akan berlaku. Jadi kita ni jangan jadi seperti itu kan. Atas dunia lagi kena buat amalan, jangan nak minta karrah lagi kan. Atas dunia lagi Allah Ta'ala dah tunjuk macam-macam lagi kan. Ini baik, ini tak baik. Kenapa kita tak nak ikut benda baik? Tiba-tiba kita nak kata Allah Ta'ala tak hadani. Bala qad ja'atka ayati. Allah Ta'ala kata bala. Jadi bala kat sini kata la. Dalam tafsir kata la bal hadainak. Allah Ta'ala nafikan. Allah Ta'ala kata bila bala tu erti apa? Tidak. Allah nafikan kata apa? Bahkan kami dah beri hidayah kepada mereka. La bala qad ja'atka ayati. Allah Ta'ala beri macam mana? Beri ayati. Ayati tu petunjuk-petunjukku. Bagaimana Allah Ta'ala dikatakan memberi tanda-tandaku tu? Tanda-tanda ni ulama kata ada 3 jenis. Yang pertama tanda-tanda nama dia tanda kauniyah. Kauniyah ni benda-benda alam kita ni, pokok kita tengok ni, bangunan kita, langit kita, awan kita, itu nama dia apa? Kauniyah. Yang keduanya mukjizat. Mukjizat yang didatangkan oleh rasul-rasul. Dan yang ketiga ialah apa? Iaitu Quran tu sendiri. Quran tu Allah Ta'ala kekalkan dia, jaga dia daripada mula diturunkan sampailah kepada hari akhirat. Tak akan ada manusia boleh ubah. Kalau ada manusia cuba ubah, dia tak akan menjadi. Allah Ta'ala akan buat sesuatu benda yang mana akan menggagalkan usaha mereka tu. Jadi kita kena ada 3 ayat. Ayat bukan ayat Quran saja kan, tapi ayat tu makna tanda-tanda, sign, iaitu alam ni. Dan yang kedua ialah mukjizat yang berlaku kepada nabi-nabi, dan yang ketiga ialah Quran. Jadi bagi kita yang kita boleh nampak terang-terang sekarang ni adalah 2. Yang pertama yang atas, dan kemudian yang terakhir itu yang ketiga. Quran ada bersama dengan kita. Seterusnya. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Kami dah datang dah. Kami dah bawa semua dah ayat-ayat kami. Tapi apa yang kamu buat? Manusia tu apa? Manusia dia kata fakazzabta biha. Kamu mendustakan dia. Kamu kata itu tipu. Kamu kata itu bohong dan sebagainya. Kemudian kamu kata apa? Apa yang kamu buat? Wastakbarta. Kamu sombong. Istakbarta ini daripada kabir lah. Kabir tu kita terbesar. Istakbarta seorang yang nak rasa besar. Nak tunjuk besar kan. Jadi tunjuk besar ni, rasa besar ni kan. Kalau ikutlah asalnya, ialah sepatutnya dia nak rasa besar kalaulah perkara tu dimiliki oleh dia. Tapi kalau bukan dimiliki oleh dia, dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Otak dia kata dia pandai. Otak dia tu diberi oleh Allah Ta'ala. Badan dia kata badan dia smart, diberi oleh Allah Ta'ala. Apa lagi kan? Emosi dia, perasaan dia, kesihatan dia, dia bangga dengan apa yang bukan dia punya. Dia bukan memiliki benda tu, tapi dia rasa bangga dengan sesuatu yang diberikan. Itulah yang tidak sepatutnya berlaku kepada manusia. Jadi istakbarta. Jadi Allah Ta'ala kata, aku dah beri petunjuk, tapi tengok kan apa yang berlaku. Kamu ni nombor 1, kamu ni kazzabta. Yang kedua, kamu istakbarta. Kita ceklah diri kita kan pada hari ini, adakah kita ada dulu wa kunta minal kafirin, dan kamu menjadi orang kafir. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kazabu 'alallahi wujuhuhum muswaddah. Allah Ta'ala sebutnya kan, pada hari akhirat nanti, maka kamu akan melihat orang-orang yang mendustai Allah itu, menolak Allah itu, mengata Allah Ta'ala itu bohong dan sebagainya, maka mereka ini muka-muka mereka muswaddah, hitam. Jadi hitam kat sini bukanlah hitam kala dan sebagainya. Ulama kata kan, kalau hitam, kalau kala tu bukan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takut dia salah faham. Dia kata, oh hitam tu maknanya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Bukan. Tapi ulama-ulama sebut sini tak ada diskriminasi kala ke dan sebagainya kan. Tapi hitam itu ialah tanda kepada kehinaan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Wajah-wajah mereka ini hina. Alaysa fi jahannam maswal lil kafirin. Allah Ta'ala kata, bukankah alaysa fi jahannam, di dalam neraka jahannam itu maswan tu ialah apa? Tempat duduk bagi orang-orang yang
yang apa ni, yang kafir ni. Lil mutakabbirin, orang-orang yang mutakabbur, yang merasa dia nak besar, dia ambil hak orang lain yang bukan dia punya, lalu dia rasa dia ni besar. Jadi Allah Ta'ala kata wa yunajjil lazi, di sebalik daripada itu. Sekarang habis cerita pasal orang-orang yang kafir tadi. Itu balasan dia, itu terkenaan dia. Kemudian orang-orang yang beriman pula macam mana? Orang beriman pula Allah Ta'ala kata wa yunajjil lazina wa yunajjillahu allazina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Allah Ta'ala selamatkan mereka, Allah Ta'ala selamatkan mereka, orang-orang yang bertakwa ni bimafazatihim. Mafazah artinya fauz, maknanya kejayaan, dengan kejayaan mereka. Mafazah dalam bahasa Arab, orang Arab menggunakan perkataan mafazah ni kadang-kadang padang pasir pun dipanggil mafazah. Mafazah. Sebab apa? Sebab apa berjaya padang pasir? Tak, dia dipanggil tayammuman. Tayammuman ni maknanya ambil ni positif ni. Positive thinking lah kan. InsyaAllah padang pasir ni walaupun dia padang pasir tapi dia akan menyelamat insyaAllah kan. Dia macam-macam tu lah kan. Kalau ular sebagai contohnya kan, orang Arab panggil salim. Salim tu maknanya selamat. Kenapa? Selamat daripada dipatuk oleh dia lah. Maknanya kita padang pasir pun kita akan selamat lah. Jadi Allah Ta'ala menggunakan sini perkataan mafazah, artinya kejayaan. Jadi Allah Ta'ala akan selamatkan orang-orang yang bertakwa ini dengan kejayaan kepada mereka. Lah yang masuk. Kejayaan ni ada dua. Kejayaan ni ada dua. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga. Amalan banyak, Allah Ta'ala reda pada Allah masuk syurga. Tapi ada satu lagi, orang-orang yang mana tengok-tengok dia amalan kejahatan dia banyak lebih sikit, tapi kemudian tergantung kat situ, tapi tiba Allah Ta'ala zuhziha anin nar. Jadi sebab itulah disebutkan dalam Quran kan, wa man zuhziha anin nar faqad faz kan, siapa yang dijauhkan daripada neraka. Jadi atas kesian bala Allah, ihsan Allah Ta'ala, atas rahmat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan zuhziha. Kita minta Allah Ta'ala berikan kepada kita semua ini, iaitu masuk ke syurga insya-Allah. Kemudian kan Allah Ta'ala sebut Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Ta'ala ciptakan semua benda ni, neraka ke syurga ke semua Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala ciptakan. Lahu maqalidus samawati wal ard. Bagi Allah Ta'ala maqalid. Maqalid ni ialah asalnya bukan perkataan Arab tetapi telah diarabkan. Jadi dalam Quran ni ada banyak juga perkataan-perkataan yang asalnya bukan bahasa Arab tetapi telah menjadi perkataan Arab sebelum daripada diturunkan Quran lagi. Seperti Al-Malakun ke, seperti Harut ke, seperti Marut ke, seperti banyaklah perkataan-perkataan yang mana bukan asalnya bahasa Arab tapi daripada Parsi, kadang-kadang tu daripada daripada Afrika dan sebagainya. Jadi dimasukkan ke dalam bahasa Arab, lalu jadi perkataan Arab, lalu digunakan oleh Al-Quran. Kenapa? Kerana perkataan itu telah menjadi bahasa Arab. Jadi antaranya ialah maqalid. Maqalid ni ialah maknanya ialah penguasaan, maknanya kekuasaan kekuasaan terhadap sesuatu. Jadi Allah Ta'ala itu memiliki maqalid. Kita kata juga ialah kendati kadang-kadang tu kan, dalam bahasa ni kan jadi dia ialah tamalluk, dia adalah tasarruf, iaitu bertindak, membuat apa saja kan. Jadi bagi Allah Ta'ala lah membuat apa saja di langit dan di bumi. Wallazina kafaru biayatillahi ulaika humul khasirun. Allah Ta'ala kata orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah, itulah sebenarnya orang rugi. Rugi ni ialah dalam bisnes rugi kan. Orang bisnes tiba-tiba rugi. Kalau dia dapat banyak, dia dapat untung, kita panggil dia untung. Kalau dia hilang tak dapat untung, bahkan dengan modal dia banyak ni tetapi tiba-tiba kurang lagi daripada tu, so nama dia ialah rugi. Jadi siapa yang rugi? Allah Ta'ala dah beri modal kepada kita. Allah Ta'ala beri masa kepada kita. Allah Ta'ala beri kesihatan kepada kita. Allah Ta'ala beri tenaga. Allah Ta'ala beri mata. Allah Ta'ala beri mulut. Allah Ta'ala beri segala-galanya kepada kita kan. Otak untuk digunakan, hati supaya berfikir. Tapi apa manusia guna dengan otak mereka? Jadi sebab itulah manusia ni ramai rugi. Khasirun. Jadi terutama yang paling top rugi ialah orang kafir. Kemudian kul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Seterusnya ayat 64 ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala ada dua qiraat kat sini kan. Ada dua qiraat. Yang pertama ialah ta'muruni, ada satu lagi baca ta'murunani. Jadi dua-dua tu adalah qiraat. Nak sebut takut kita terdengar kan, ada orang baca kan dan sebagainya. Maka kedua-dua tu adalah memberi apa ni kan? Iaitu dia adalah jawapan kepada Nabi, jawapan yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh
Nabi jawab kepada orang kafir. Kenapa? Orang kafir ni kan dia minta kepada Nabi setelah daripada dia penat, setelah daripada dia ajak, setelah daripada dia lawan Nabi, tiba-tiba Nabi tak nak juga ikut dia. Last kali apa dia buat? Dia terfikir iaitu apa? Muhammad, marilah kita bergilir-gilir. Bergilir apa? Bergilir sembah. Setahun kau sembah Tuhan kami, lepas tahun depan kami sembah Tuhan kau. Tahun 2020 kau sembah Tuhan kami, tahun 2021 kami sembah Tuhan kau. Macam itulah. Minggu ni, begitu hari ni macam tu bergilir-gilir kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Inilah ayat ni, iaitu kata kul, katakan kepada mereka, beritahu sikit kepada mereka, orang yang berperangai macam tu, orang yang beranggapan macam tu, orang yang minta macam tu, afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Kamu nak suruh aku ni sembah selain daripada Allah tu? Afa ghairallah, adakah selain daripada Allah kamu nak suruh aku ni sembah? Jadi Allah Ta'ala katakan a'budu, sembah, beribadah, menghamba-hambakan diri, ayyuhal jahilun. Nabi SAW kan terus lafaz, Allah Ta'ala suruh kita lafaz ayyuhal jahilun. Dia ada dua kan, jahil, satu nama dia jahil, yang kedua ummi dalam Quran ni. Ummi ni ialah orang-orang yang tidak tahu membaca dan menulis, ataupun ummi ni ialah seseorang yang mana blank, dia tak tahu apa-apa, dia tak tahu. Tapi jahil ni ialah orang yang mempunyai pengetahuan, tapi pengetahuan dia tu salah. Itu beza di antara jahil dengan ummi. Jadi yang di sini ialah kefahaman kamu tu salah kan, jahil. Jadi kita panggil dia jahiliyah. Zaman tu panggil, sebelum Islam tu panggil apa? Jahiliyah. Tapi sebenarnya jahiliyah ni bukan sebelum Islam saja kan. Jahiliyah ni boleh berlaku sampai sekarang pun boleh berlaku juga, apabila manusia tu apa kan, ada mempunyai pengetahuan, ada mempunyai anggapan, ada mempunyai kefahaman, tetapi kefahaman tu salah. Maka itu nama dia jahil. Jadi zaman tu dipanggil jahiliyah. Jadi orang sekarang ni ada tak? Ada. Perangai jahiliyah ada. Dalam Quran sebut ada 4 perkataan jahiliyah. Ada 4 kali kan. Hamiyah jahiliyah, ada yang tabarrus jahiliyah. Jadi jahiliyah ni artinya apa? Iaitu apabila menurut selain daripada Allah Ta'ala, maka itu adalah jahiliyah. Bila melawan Allah Ta'ala, bila tak betul dengan Allah Ta'ala, maka itu adalah jahiliyah. Jadi ada cara hidup jahiliyah, ada perangai jahiliyah, ada. Sebab itulah Nabi kata selalu dalam tu kan, syu'batun minan nifaq. Nabi kata kadang-kadang Nabi kata kan, ini amri daripada jahiliyah, ini adalah perangai jahiliyah, ini adalah kan. Nabi SAW pernah kata kepada siapa? Kepada Bilal. Ketika Bilal ini bergaduh dengan Abu Zar kan, Nabi berkata kepada Abu Zar, minta maaf ketika dia bergaduh dengan Bilal. Jadi bila bergaduh isu lain, wallahu alam, isu apa kan. Tapi selepas daripada tu, Bilal ni orang kulit hitam, Abu Zar ni kulit putih. Abu Zar pernah berkata kepada kepada Bilal tu, dia kata apa? Dia kata, wahai anak perempuan kulit hitam, ya benas sauda, dipanggil. Jadi dia bangkitkan, dia isukan masalah warna kulit pula dah. Dia kata kan, dah bergaduh benda lain, tapi tiba-tiba bangkitkan betul. Jadi Nabi SAW panggil Abu Zar, lepas tu hukumkan dia. Lepas tu Nabi kata apa kepada dia sebelum hukum tu? Nabi kata apa? Innaka mru'un fika jahiliyah, sesungguhnya kau ni ada lagi jahiliyah. Kau ni maknanya perangai kau ni ada perangai jahiliyah ni. Jadi sebab itulah Abu Zar sangatlah menyesal dengan apa yang dia buat tu. Akhirnya dia meletakkan muka dia ni, pipi dia kan di atas tanah, dan dia minta kepada Bilal, wahai Bilal, pijak muka aku ni, aku letak atas tanah sebelah ni, pipi aku sebelah kau pijak, dia kata. Sebab apa kan? Aku nak balas balikkan, aku nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku minta maaf sangat-sangat. Jadi itu nama dia jahiliyah. Jadi jahiliyah ni erti apa? Iaitu semua benda yang bertentangan dengan Islam, kita panggil dia jahiliyah. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala menyuruhkan Nabi SAW panggil mereka ni ayyuhal jahilun, wahai orang jahil. Kalau kita kata lah, kalau kita lah dalam bahasa sekarang ni macam ganas sikit lah kan, macam teruknya jahil kan. Tapi maksudnya wahai orang yang tidak berpengetahuan, lembut sikit. Jadi ayyuhal jahilun walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Allah Ta'ala beri kepada kita satu konsep, satu prinsip yang sepatutnya kita pegang. Yang kita pegang apa? Iaitu apa? Iaitu dalam ayat ni, walaqad uhiya ilaika, telah diwahyukan kepada kamu. Satu konsep apa ni? Iaitu satu prinsip dia, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang sebelum daripada kamu. Maknanya kepada kamu wahai Muhammad, dan kepada kamu nabi-nabi sebelum daripada kamu juga. Iaitu apa? Kalau syirik, la in asyrakta, kalau kamu syirik, itu konsep dia, prinsip dia.
la yahbatanna amaluk, dia akan menggugurkan pahala-pahala amalan kamu. Jadi erti ni sini ulama katakan, sebab itulah kata murtad, riddah, waliyazbillah, kan, kita keluar daripada agama, dia akan menghapuskan segala kebaikan dan tetapi tidak menghapuskan kejahatan. Itulah yang kita takuti, kan. Sebab itulah jauhkan diri kita ya Allah daripada kesyirikan, jauhkan daripada murtad, jauhkan daripada keluar daripada Islam ni. Kenapa? Dia akan menghapuskan segala amalan-amalan baik yang pernah kita lakukan sebelum daripada ni. La yahbatanna amaluk, dia akan gugurkan semua amalan kamu, wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan rugi. Sebab apa? Kita dah buat baik banyak, kan, tiba-tiba kan ada benda-benda. Sebab itulah kena belajar betul-betul, kan, apakah perkara-perkara yang boleh menggugurkan iman kita, kan. Apakah perkara-perkara kita takut, kan, takut amalan kita ni yang banyak-banyak ni tiba-tiba gugur macam tu saja. Kenapa? Kerana adanya perbuatan-perbuatan yang boleh membatalkan iman kita. Kita tahu, tapi kita kata kita boleh bertaubat. Yes, mungkin kita boleh bertaubat, tapi jaga-jaga, kan, dia membatalkan amalan kita. Bila dah batal, dia tak boleh kembali lagi semula, kan. Seterusnya ialah balillaha fa'bud wakum minasyakirin. Balillaha fa'bud wakum minasyakirin. Bahkan balillah, kepada Allah lah fa'bud, tak boleh beribadat kepada selain daripada Allah, tak boleh tunduk kepada selain daripada Allah, kepada Allah Ta'ala saja. Jadi balillah tu, Allah tu di depan, sama dengan iyyaka, kan, di depan. Dia panggil maf'ul tu di depan, iaitu apa? Kita kata ular pukul dia, kita tak sama dengan kita kata pukul ular. Kalau kita kata pukul ular, artinya ialah pukul ular dan juga mungkin pukul yang lain-lain. Tapi bila kita kata ular pukul dia, maknanya pukul ular sahaja. Jadi bila sebut sini, kan, balillaha, hanyalah kepada Allah, maksud kita kena terjemahkan, hanya Allah Ta'ala sajalah kamu boleh beribadat, memperhambakan diri pada Allah. Wakun minasyakirin, dan jadilah kamu orang yang bersyukur. Ayat yang terakhir, ayat 67 pada pagi ni, iaitu apa? Wama qadarullaha haqqa qadrih. Allah Ta'ala ceritakan orang-orang yang tidak beriman ni banyak sangat, kan. Allah Ta'ala ceritakan tidak beriman, orang yang kufur, orang yang menolak Islam dan sebagainya, kan. Sifat-sifat mereka, perangai mereka, apa yang berlaku kepada mereka di hari akhirat, kan, macam-macam Allah Ta'ala sebutkan kepada kita, supaya kita ni jelas, kan, supaya ada dalam kepala kita ni bahawa apa, kan, bahawa sebenarnya di atas dunia ni ramai orang yang tidak beriman, ramai orang yang perlu kita dakwahi, ramai orang yang perlu kita sampaikan. Kalaulah kita tak menyampaikan Islam ni, tak menyampaikan kepada mereka Islam ni, kita tak ambil endahkan kerja untuk menyampaikan Islam ni, maka seolah-olahnya banyak sangat daripada ayat Quran ni macam seolah-olah macam hanya penceritaan saja, tak ada kaitan dengan kita. Jadi untuk menjadikan ayat Quran ni sentiasa berkaitan dengan kita, ialah apa? Kita mestilah membuat apa yang Nabi SAW lakukan dan laksanakan dalam hidup dia, iaitu apa? Untuk berdakwah, untuk mengembangkan Islam ini kepada seluruh manusia. Jadi Allah Ta'ala sebut sini perangai mereka, perasaan mereka, kan, sikap orang kafir ni apa? Iaitu wama qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak meletakkan nilai yang sebenarnya kepada Allah. Mereka tak meletakkan Allah ni apa. Mereka mengatakan kepada Allah ini, kan, Allah ada anak lah, anak perempuan lah, sekali gini lah, sekali Allah di sini lah, sekali Allah Ta'ala bertempat lah, macam-macam perkara yang wama qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak meletakkan satu benda yang sepatutnya, menghukum kepada Allah tu satu benda yang sepatutnya dan betul. Jadi Allah Ta'ala sebut apa ni? Wal ardu jami'an qabdatuhu, sedangkan bumi ini jami'an seluruhnya qabdatuhu, di dalam, kalau ikut terjemahannya dalam genggamannya, tapi maksudnya di dalam kekuasaannya, ya. Yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminih. Semua itu, langit, bumi, semua itu akan digulung-gulung, semua itu di bawah kekuasaannya. Kalau ikut sini bi yaminihi, dengan tangannya, tapi ini termasuk dalam ayat mutasyabihat yang kita katakan bahawa maksud dia ialah kita takwilkan dengan makna ialah dengan kekuasaan dia, di dalam kekuasaan dia. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, dan Ta'ala tinggi. Ta'ala tu maknanya tinggi. Tinggi Allah daripada segala kekotoran, dari segala apa kekurangan, dari segala apa yang didakwa oleh orang-orang kafir itu. Wa ta'ala amma yusyrikun, daripada apa yang mereka syirikkan. Jazakumullahu khairan kasira semua. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama-sama dengan kita. Kita dah masuk 1 Rabiul Awal, insya-Allah. Tahun bulan Maulid, bulan Nabi kita dilahirkan, insya-Allah. Jadi setakat itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jangan lupa untuk letakkan link, untuk share dengan sahabat-sahabat, untuk hantar kepada semua sahabat-sahabat anda, kan, di media sosial dan sebagainya, untuk sama-sama dapat manfaat, kan, daripada sesi kita pada hari ini, muka surat 465. Insya-Allah
InsyaAllah esok kita akan sambung pada muka surat 466 insyaAllah. Doa-doa insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.